Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurdina Safia binti Abdul Hadi, nombor matrik 216264, merupakan pelajar Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, telah mengambil kursus pengalaman awal di Sekolah FCE 3804 di Sekolah Menengah Kebangsaan Meranti Pasir Mas, Kelantan. Latar belakang SMK Meranti. SMK Meranti merupakan sebuah sekolah yang terletak di Kampung Meranti. Sekolah ini dibuka pada 1 April 1974 dan telah dirasmikan oleh YB Tan Sri Muhammad bin Yaakob, merupakan Menteri Pelajaran Malaysia ketika itu. Guru besar pertama adalah Encik Abdul Wahab bin Yusof. Jumlah pelajar adalah seramai 37 orang dan beserta 4 orang guru. Pada awal tahun 2024, SMK Meranti tidak lagi dipanggil SMKM yang telah bertukar kepada SEMT yang bermaksud Smart, Empathy, Management dan Time atau lainnya adalah Sekolah Menengah Meranti. Bilangan pelajar adalah seramai 780 pelajar, 72 orang guru dan 20 kaki tangan. Misi SEMT adalah untuk melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi SEMT, pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Moto bagi SEMT, usaha, jaya dan berjasa. Lokasi SEMT terletak di Kampung Meranti 17010 Pasir Mas, Kelantan dan pelan sekolah yang berkeluasan hektar 6.1 hektar. Terdapat beberapa infrastruktur yang terdapat di sekolah SMK Meranti termasuk Dewan Cendekiawan, surau, kantin, pejabat am, bengkel pembuatan reka bentuk dan teknologi, bilik masakan, studio reka bentuk dan bilik jahitan. Persekitaran sekolah dan bilik darjah semasa saya berada di SEMT, PDP tingkatan 4 sains rumah tangga sedang dijalankan, amali tingkatan 5 sains rumah tangga sedang dijalankan. Pelajar bersukan pada waktu pagi, perjumpaan rumah sukan, perhimpunan pagi, pelajar PPKI berada di kebun. Refleksi terhadap persekitaran, pengalaman dan pengurusan bilik darjah. Kekuatan aktiviti dalam bilik darjah adalah murid dapat mengkaji topik dari subjek tingkatan 4 dan murid didedahkan kepada perbincangan kelas dengan lebih mendalam. Kelemahan aktiviti tersebut adalah murid tidak menjawab soalan ulang kaji yang ditanya oleh guru dan murid cenderung untuk menyalih jawapan daripada rakan. Cadangan penambahbaikan adalah memberi kuis yang berkaitan topik ulang kaji dan membuat nota kecil sebagai panduan. Kemudahan alat bantu mengajar seperti papan putih adalah untuk menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan membantu guru mewujudkan suasana pembelajaran dengan program transformasi sekolah 2025. Kemudahan bagi bahan bantu mengajar BBM seperti buku teks dan soalan percubaan SPM tahun lepas adalah untuk membantu guru menjelaskan konsep yang sulit dan rumit, pemilihan bahan yang sesuai dengan objektif pelajaran. Amalan pedagogi bagi pembelajaran secara inkuiri adalah untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Pelajar juga terdedah dengan pengalaman praktikal yang meningkatkan pemahaman. Amalan pedagogi yang kedua adalah komunikasi secara dua hala, iaitu terdapat pertanyaan dan pemberian pendapat di antara guru dan pelajar. Keyakinan pelajar untuk menyuarakan pendapat juga meningkat. Di sini adalah penyediaan rancangan pengajaran bagi tingkatan 4 Syafi'i, 4 Syafi'i sains rumah tangga dengan topik perniagaan dan keusahawanan. Pelaksanaan KBAT iaitu penyediaan soalan aras tinggi untuk merangsang pemikiran kritikal dan kreatif pelajar, bukan hanya mengingat fakta tetapi juga menganalisis, menilai dan mencipta berdasarkan pengetahuan. Yang kedua adalah teknik menyoal untuk meningkatkan pelibatan pelajar beserta mencipta suasana pembelajaran yang dinamik dan kreatif. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja. Kekuatan budaya sekolah adalah pelajar dapat mendengar taklimat dan bacaan Yasin setiap hari di dewan terbuka dan pelajar yang lewat akan diambil nama untuk didenda. Kekuatan budaya kerja, guru menjaga pintu pagar untuk menjaga keselamatan pelajar. Dan yang kedua adalah
RPH iaitu Rancangan Pengajaran Harian akan dihantar setiap hari Khamis kepada pihak pentadbiran. Kelemahan budaya sekolah, pelajar yang lewat akan terlepas dengan taklimat yang disampaikan dan pengawas yang bertugas di pintu pagar tidak sempat untuk bacaan Yasin. Kelemahan budaya kerja, guru yang sama ditugaskan untuk menjaga pintu pagar selama 5 hari berturut-turut. Seterusnya, Rancangan Pengajaran Harian RPH yang berulang setiap. Bagaimana budaya tersebut dapat diterapkan daripada kelemahan yang dialami adalah yang pertama, untuk budaya sekolah, pastikan dewan selesa dan bersih. Dan yang kedua, rancang denda yang bersesuaian dengan pelajar untuk mendidik seperti kerja amal. Dan yang kedua adalah budaya kerja, menggalakkan pelajar untuk menghormati dan mematuhi peraturan keselamatan. Dan yang kedua, pihak pentadbiran melakukan pemantauan secara berkala terhadap penghantaran Rancangan Pengajaran Harian RPH. Kepentingan budaya tersebut dalam profesionalisme guru untuk budaya sekolah mengurangkan risiko penyakit dan keselamatan pelajar terjamin atau terjaga. Yang kedua, membentuk karakter dan nilai positif dalam diri pelajar di samping ini mengajar mereka untuk tidak lewat datang ke sekolah. Dan kepentingan budaya kerja adalah yang pertama, membina hubungan kepercayaan antara guru dan pelajar. Yang kedua adalah memperbaiki dan mengembangkan kemahiran guru dalam merancang pengajaran yang berkesan. Akhir sekali adalah rumusan. Cadangan program berasaskan perkhidmatan sulam. Cadangan program yang saya telah pilih adalah bengkel kemahiran praktikal bertujuan untuk meningkatkan kemahiran pelajar untuk mempelajari kemahiran praktikal yang akan digunakan dan boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian seperti memasak atau menjahit. Kelebihan bagi program ini adalah untuk menyokong perkembangan holistik pelajar dengan memberi penekanan kepada kemahiran praktikal, sosial dan emosi. Pelajar juga cenderung untuk terlibat dan mengikuti proses pembelajaran kerana melalui aktiviti secara hands-on. Cadangan penambahbaikan bagi khusus FCE ke-804 adalah memberi tempoh selama 3 atau 4 minggu kepada pelajar untuk meneroka dan mendapat maklumat tentang sekolah mereka. Di samping itu juga, bakal guru juga harus diberi peluang untuk merancang sekurang-kurangnya 2 sesi pengajaran berdasarkan kurikulum yang telah dipelajari. Hal ini untuk meningkatkan kemahiran merancang pengajaran secara berkesan. Akhir sekali adalah kesimpulan, pengalaman yang saya perolehi sememangnya telah membuka mata dan jiwa dalam profesionalisme keguruan selama 10 hari di SMK Meranti. Mendengar perkataan cikgu daripada para pelajar membuat saya lebih semangat dan bersedia untuk menjadi seorang guru yang berdedikasi kelak. Akhir sekali, kursus ini telah menyediakan saya untuk menjadi lebih fokus dan perancangan PDP di masa hadapan. Sekian saja daripada saya, Nurdina Safia di Sekolah SMK Meranti. Sekian, terima kasih.